Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, salam Kemamang untuk Kemaman. Kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5@5. Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Parlimen Kemaman perlu bersama dengan Kerajaan Perpaduan bagi meneruskan pembangunan yang telah dilaksanakan Barisan Nasional. Katanya, pelarai kecil Parlimen Kemaman merupakan peluang yang terbaik untuk rakyat di kawasan ini bagi memanfaatkan masa hadapan mereka. Beliau berkata demikian ketika melakukan walkabout untuk menemui pengundi Kampung Kuala Kemaman Cukai semalam. Beliau yang juga timbalan Menteri Kewangan berkata, ahli Parlimen dilantik adalah jambatan kepada rakyat dan peringkat pusat utamanya daripada parti yang bersama kerajaan bagi memudahkan lagi agenda pembangunan. Beliau berkata calon PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar hanya berada di blok pembangkang dan tidak akan berupaya membawa pembangunan sewajarnya kepada keseluruhan Kemaman meskipun beliau merupakan Menteri Besar Terengganu. Beliau berharap agar pengundi di Kemaman berfikir dalam-dalam kerana kerajaan negeri Terengganu telah diwakili oleh Perikatan Nasional. Jadi tidak salah sekiranya Parlimen diberikan kepada Kerajaan Perpaduan menerusi calon Barisan Nasional. Ketua Penyelidik Reses Malaysia, Anis Anwar Suhaimi berkata, UMNO dan Barisan Nasional perlu menumpukan kepada tawaran terbaik untuk diberikan kepada rakyat di Kemaman pada pilihan raya kecil kali ini. Jelasnya, sekiranya Parlimen Kemaman kekal dimenangi oleh Perikatan Nasional, ia jelas menunjukkan bahawa mereka tidak terkesan dengan perbuatan rasuah pilihan raya yang berlaku dan telah diputuskan oleh mahkamah. Beliau berkata, sekiranya Parlimen Kemaman kekal dimenangi Perikatan Nasional, ini menunjukkan bukan sahaja mereka tidak terkesan dengan perbuatan rasuah, tapi juga tidak terkesan sekiranya hubungan federalisme antara pusat dengan kerajaan negeri terus berbeza haluan. Sementara itu, calon Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor mahu menjadi a soldier statement, iaitu individu yang bagus dalam ilmu ketenteraan dalam menabur bakti kepada rakyat. Beliau yang berpengalaman luas sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia tergolong antara 5 penjawat awam tertinggi negara di mana pelibatannya akan menjadi game changer kepada hala tuju politik negara atas keupayanya memberi khidmat bakti kepada rakyat. Pilihan raya kecil Parlimen Kemaman menjanjikan nafas baharu kepada pengundi di sini bagi membawa pembaharuan, terutamanya membabitkan pembangunan sosio-ekonomi rakyat. Beberapa pengundi yang ditemui menyatakan keterujaan mereka apabila calon yang diketengahkan Barisan Nasional Jeneral Bersara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor adalah anak jati di kawasan ini. Bagi seorang peniaga, Rashidan Razali yang ditemu bual berkata, calon Barisan Nasional pastinya mempunyai kekuatannya yang tersendiri selain dibesarkan dan mendapat pendidikan tinggi di Kemaman. Beliau juga merupakan penduduk di kawasan ini, membesar dan bersekolah di sini dan sudah tentu lebih arif dan lebih mengenali selok-belok di kawasan ini. Sementara itu, Pok Awang, 54 tahun yang ditemui berkata, beliau melihat PRK ini wajar dimanfaatkan sebaiknya oleh pengundi bagi memastikan pembangunan Kemaman dapat diteruskan dan boleh mewakili pengundi di sini sebagai satu-satunya ahli Parlimen BN. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah menegaskan agar kementerian perlu memandang serius perbuatan jenayah dilakukan oleh pihak berkuasa, terutamanya pihak yang sepatutnya melindungi masyarakat. Beliau menegaskan sebarang bentuk pelakuan jenayah akan diambil tindakan dan pihak polis akan menjalankan siasatan dengan secara terus dan adil tanpa menyebelahi mana-mana pihak dalam usaha memastikan keharmonian dan keselamatan negara terjamin. Beliau memaklumkan pihak polis telah menjalankan siasatan berkait Damansara Report 6927 Palang 2022 di bawah Seksyen 384 Kanun Kesiasaan kerana melakukan perbuatan pemerasan ke atas mangsa bernama Brandon Ho Hian Liao. Beliau berkata pihak polis telah melengkapkan kesiasatan dan telah dirujuk kepada Ketua Unit Jenayah Am dan Ketenteraman Awam Kujaka melalui Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor sebanyak 2 kali dan sehingga kini kertas siasatan tersebut masih dalam tindakan kajian pihak Kujaka. Beliau menjelaskan kementerian komited dalam menentukan keselamatan negara dan keharmonian negara sentiasa terpelihara, malah pihak polis tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk pelakuan jenayah yang dilakukan oleh mana-mana individu tanpa mengira kedudukan dan pangkat.
Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad membangkitkan persoalan berkaitan klinik kesihatan bergerak yang disifatkan sebagai salah satu usaha terbaik untuk kesihatan masyarakat khususnya di luar bandar. Menurut beliau, klinik tersebut yang diwujudkan kembali memberi peluang kepada masyarakat luar bandar utamanya untuk mendapatkan rawatan kesihatan yang terbaik. Beliau menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan kerana mewujudkan semula klinik kesihatan bergerak dan ianya adalah inisiatif yang sangat baik dalam usaha untuk mendekati masyarakat setempat. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat pada sesi perbahasan peringkat jawatan kuasa Kementerian Kesihatan semalam. Beliau bagaimanapun mempersoalkan bagaimanakah kementerian membuat pengagihan kawasan serta lokaliti untuk perkhidmatan klinik bergerak ini memandangkan setengah masyarakat luar bandar tidak mempunyai kenderaan untuk ke klinik kesihatan. Beliau pada masa yang sama turut berharap masalah kekurangan ambulans di Parlimen Parit Sulong khususnya dapat diberi perhatian dan penelitian sewajarnya oleh pihak kementerian. Sekian sahaja daripada saya, Adib Ahmad. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Ahad jam 5 petang. 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Salam Kemamang untuk Kemamang.